petang ni baru nak live. Sorry lah lambat live. Sekejap ya. Hai. Siapa di sana? Main siput ni. Main siput namanya. Dah lambat. Tadi patut nak masak pukul 6.30. Pukul berapa baru nak siang siput ni ha. Sekejap ya, kita share dulu. Siapa kat sana tu? Just say hi sikit. Sekejap Hi. Ya. Masak apa tu? Nak siput ni ah. Patutnya tadi nak masak awal lagi. Hai Kamal. Tadi konon nak masak awal lagi. Lepas tu buat itu, buat ini, buat itu, buat ini ah. Dah pukul berapa pun nak siang siput ni ah. Tu sambil-sambil kita siang siput ni, sempat kot sebelum maghrib masak. Sambil-sambil tu kita sembang-sembang, kita cerita pasal perlu ke nak berguru, nak bisnes. Memang masak lomak pun, masak lomak cili padi, cili api. Cili api ke cili padi sama lah tu. Layan. Anak-anak suka makan siput. Kamu makan siput tak? Ada orang tak makan siput kan? Dah apa-apa nak dapat hal. Ada orang tak makan siput. Ada orang makan siput. Macam saya memang suka makan siput ni. Siput sedut ni. Siput sedut lah. Siput. Ada orang panggil siput sedut. Ada panggil siput belitung. Ada panggil dua nama je kan? Siput yang laut tu pun saya suka makan. Yang bakar tu. Yang saya tak makan siput bab. Siput bab je. Layan tu memang pun sedar habis satu kuali ya Kamal. Meh sini meh. Kan Najah tak makan itulah dia orang tak makan. Okay. So sambil-sambil saya menyiang siput ni, ada yang tak nak bagi kerjasama siput ni tu kan. Ada yang senang nak di siang kan. Okay. Sambil tu share lah, saya nak kongsi tips. Kenapa nak kena berniaga? Kenapa perlu ke ada guru untuk berniaga? Perlu ke? Anak semua makan lah. Ya ke? Habis tu kalau ni Kak Najah masak tak? Apa ni? Siput tu. Kak Mas suruh orang kat pasar tu siang siap-siap. Memang ada pun. Tapi entah. Okey je siang ni. Tak adalah macam perlu suruh beli yang bersih kan. Tak, saya suka membersihkan sendiri. Ada feel siput. Beli je. Mana beli yang dah siap masak. Okey lah. Siap Kak Najah. Tengok je nanti nak makan ni anak-anak saya memang gila dengan siput. Okey. Apa? Guru. Cerita pasal guru. Walaupun bukan hari guru, kita cerita pasal guru. Sambil-sambil tu bolehlah share ilmu kat kawan-kawan juga tau. Okey, kenapa kelas pula datang. Kenapa nak berniaga, nak bisnes mesti kena ada cikgu. Sebab apa? Sebab nanti sesat jalan. Kak Mak malas. Kak Mak malas kan. Saya tolong siang kan, tapi saya tolong makan kan. Saya siang saya makan bukan tolong siang tu bagi Kak Mal. Kau nak keluar di mana? Tengok dia dah jalan nak keluar dah. Jangan keluar. Okey. So pasal tadi lagi pasal tak pasal juga ni. Pasal cikgu guru nak berniaga mesti kena ada guru. Macam kita sekolah dululah. Ada cikgu matematik, ada cikgu sains, ada cikgu Melayu, bahasa Melayu, Inggeris, bahasa Inggeris. Tapi kenapa bila dah besar, dah berniaga, tak nak ada cikgu? Mesti kena ada guru supaya kita tak sesat jalan, supaya kita jalan dengan jalan yang betul. Maknanya jalan tu yang lurus.
Ada yang keras ni, aku geram ni. Supaya jalan tu lurus. Pada siapa yang mau masuk, saya tengah siang siput. Saya siput sedut. So bila berguru ni, dia guru tu tak semestilah dia cikgu, tapi dia lah mentor, dia lah mungkin leader kita lain, mentor kita lain, cikgu kita lain. So bila kita berniaga ni, kita ada orang yang kita hormati, orang yang untuk tegur kita, untuk bagi kita jalan, untuk bagi kita ke depan. So dengan guru kita kena hormat. Paling penting kita kena hormat guru. Tak kisahlah ada cikgu yang umur lagi muda daripada kita. Ada pula cikgu yang lagi tua daripada kita. Normally kalau guru tu lebih tua daripada kita, memang biasalah kita mesti hormat kan. Tapi persoalannya kalau cikgu tu lagi muda daripada kita, tu yang membuatkan kadang kita rasa ego. Kita rasa macam, alah cikgu ni ya je, betul je dia cikgu tu. Kita walaupun benda tu kan kita tak nak, tapi kan benda tu lumrah, automatik kita akan rasa macam tercabar sebab kita lagi tua daripada dia kan. Konon-kononnya lagi, orang kata apa, lagi makan garam daripada dia. Tapi sebenarnya once dia dah jadi you punya leader, once jadi you punya cikgu, you punya guru, paling pentingnya you kena hormat dia sebagaimana dia adalah seorang guru you. Okay, supaya you tak ada lebih keberkatan dalam berniaga. Okay, so janganlah rasa macam ingat kau terror macam tu. Sekejap komen saya tak naik. Dia selalu macam tu. Tiba-tiba live tengah-tengah live tak nak naik komen. Tak apa-apa entah. FB tu kena lock out. Sorry. So macam mana kita nak berkomunikasi masa orang kata apa, time lockdown ni kan. Time lockdown ni, macam mana kita nak berkomunikasi dengan guru kita, nak tunjukkan hormat kita pada guru kita. So selalulah WhatsApp ke, meeting Zoom ke, Google Meet ke. Siapa yang baru masuk tu, hai, thank you, join live. Sambil-sambil saya siang siput, sebab hari nak masak siput, gulai lemak, cili api. Sambil tu saya cerita pasal guru, cikgu, mentor untuk berniaga. Perlu ke? Sangat perlu. Okay, sangat perlu. Okay, so guru tu kan sebenarnya kita ni, guru tu adalah manusia kan. Kita jangan sesekali expect yang guru mesti perfect. Selalunya macam itulah, kita akan rasa guru ni perlu tahu semua benda. You kena ingat, dia pun manusia, limitation dia pun ada. So you tak boleh anggapkan semua cikgu tu pandai, semua benda yang dia kena tahu dan semua benda dia kena perfect. Tak boleh. So bila you fikir macam tu, you akan datang ego dalam diri. Ego, kata apa, rasa macam diri tu dah tak hormat cikgu sendiri. Okay, so poin yang saya nak beritahu tu, sekarang ni kalau sekejap lekat datang ni. Kadang-kadang kita argue, kita rasa macam nak argue dengan cikgu. Ni mengayau, kau jangan mengayau tu, diam. Tak ada siput atas badan ni kau. Hai, thank you join live. Assalamualaikum. Korang dah masak belum? Saya pun dah masak. Sambil siang siput, sambil saya bercerita pasal cikgu guru. Bukan cikgu sekolah tu saja. Kita sampai dewasa pun kita perlu ada guru, kita perlu ada mentor, orang yang guide kita. Tak semestinya dalam kerja you ada boss. Kalau dalam bisnes, you kena ada mentor. Wajib ada mentor. Kalau tak, you tak tahu apa yang you nak pergi, you main belasah je. So you akan jadi try and error. Cikgu tu tak semestinya seorang. Macam kita sekolah dulu pun, cikgu ada cikgu cikgu sains, ada cikgu Melayu, cikgu bahasa Melayu, ada cikgu pendidikan seni. So mungkin guru kita dalam online lain, guru kita dalam menjadi seorang leader lain, guru untuk kita memasak lain. So semua guru, leader you kena respect. You tak boleh expect yang diorang tu hebat. So bila you rasa diorang tu hebat, kalau you nak dapatkan sesuatu you tak dapat, you akan rasa kecil hati.
Dia akan rasa kecil hati. Dia akan rasa macam dia tak nak bimbing kau. Padahal sebenarnya you kena faham dia punya limitation juga. Okay? Dan cikgu tu kadang-kadang cikgu tegur atau mentor tu tegur sebab dia nampak perspektif yang berbeza. Dia nampak benda yang you tak nampak. Sebabnya dia dah tahu, dia dah lalui mungkin sebelum ni. Walaupun dia mungkin muda pada you, tapi dia tahu apa yang dia pernah lalui dan dia nampak apa yang sepatutnya, apa yang which do and don'ts. Okay? So you nak berjaya, you mesti kena rapat-rapat diri dengan you punya cikgu, you punya mentor. Macam mana rapatkan diri? Macam mana rapatkan diri? Kan betul lah siput ni. Asal nak potong dia keluar. Kan mulalah berjalan atas jari ni. Hai lah siput. Tak apa, sekejap lagi aku makan kau siput. Okay, tadi apa? Macam mana nak rapatkan diri dengan cikgu? Hai Nida. Suka bagi kita kakak cantik. Awak pun cantik jugalah Nida. Kalau tidak Ali tak sayang. Hari nak masak siputnya. Kononnya nak masak siput masa time live, tapi terlambat nyibuk tu ini baru nak siang. InsyaAllah lah lepas belum maghrib sempatlah siang. Rapatkan staff dengan mentor. Ya, mesti kena rapatkan staff dengan mentor. Kena rapatkan diri. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita rapat dengan mentor ni bukannya semua benda dia nak bagi nasihat tau. Tak tau. Tapi kan dia kita akan dapat dia punya aura. Pernah dengar tak kalau you nak jumpa you punya mentor ke you punya cikgu kan, nak ambil gambar, nak dapatkan nak dapat aura. Sebenarnya nak dapatkan semangat you punya cikgu, semangat you punya mentor, semangat you punya leader. So that's why lah you kena rapatkan diri dengan you punya cikgu. Tak kisahlah cikgu apa, tak kisahlah you bisnes apa pun, mesti kena ada cikgu, mesti kena ada mentor untuk guide kita supaya kita sesat jalan. Okay? Janganlah nak pandai-pandai berniaga sendiri tak ada cikgu. Nanti bila korang berniaga tak ada cikgu, memang langgar dinding. Memang ada kepit aku. Aduh. Apa? Aduh. Accident bersama siput. Apa tadi? Itulah. So kenalah kena rapatkan diri dengan leader supaya you dapat sentiasa aura positif dia dan semangat dia. Tak semestinya nak kena tunggu. Okey, satu lagi masalah. Selalunya bila ada masalah ke apa kan, korang cari leader korang, cerita-cerita dekat leader korang nak expect leader korang yang tolong selesaikan masalah tu. Tak boleh. Leader untuk bagi semangat supaya korang tahu macam mana fikir macam mana nak settlekan you punya masalah. Sebabnya leader hanya tunjuk jalan, hanya tunjuk direction yang betul, pemikiran yang betul supaya korang tahu apa nak selesaikan. Okay? So kalau ada masalah perlu cerita dekat cikgu ke? Perlu cerita. Walaupun kadang-kadang saya pun kadang fikir, perlukah aku cerita kat cikgu aku ni? Nanti kan dia kata beban lah pula. Saya kan dia kata, korang ni asyik cerita masalah, dia pun nak cerita win-nya. Itu satu kelemahan dia. Korang bila ada masalah, korang cari leader. Tapi bila ada win, ada sesuatu yang bagus yang dapat kat korang tak nak cerita pula kat leader. Itu pun hangin juga tu kadang. Hangin juga cikgu-cikgu. Okay, sebenarnya you kena balance. Bila ada win, maknanya ada sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif hari ni. So, you boleh cerita kat leader. Ada masalah, cerita kat leader. So, dua benda. So, janganlah bila ada masalah pun cari kat leader. Cannot. Okay, nanti cikgu tu pun tertekan. Cikgu tu pun ada hidup. Okay, so sama-sama kata balance kan. Lepas tu, janganlah bila kata rapat dengan leader, rapat dengan cikgu, kata mengampu. Cannot. Bukan mengampu sebab untuk dapatkan korang punya nak rasa hormat dan juga rasa aura dia, untuk dapatkan semangat sama-sama. Okay, aura cikgu tu berbeza tau. Berbeza. Kalau you sendiri adalah seorang leader, kalau you sendiri pun seorang yang ada anak murid, okay, so you kena bagikan aura tu juga pada you punya team. Sebabnya ejen bawah kita ataupun team bawah kita pun perlukan semangat kita.
Kita mungkin student kepada cikgu kita, tapi kita juga cikgu kepada anak tim kita. So, apa yang cikgu leader kita ajar, apa yang cikgu kita ajar, cikgu marketing ke, cikgu whatsoever, kita delegate pula kepada anak-anak tim. So, korang jangan pandai seorang-seorang. Janganlah pada pandai seorang-seorang kan. Biarlah kita kaya sama-sama, belajar sama-sama, berjaya sama-sama. So, delegatekan benda tu kepada tim korang. So, bila ada tim akan tahu. Dalam bisnes, bukan saja perlukan cikgu, tapi perlukan guidance daripada seorang leader. Faham? Faham tak? Alah, siput. Banyaknya lah siput ni. Okay, apa ni? Mengenai macam mana nak minta nasihat kepada leader, kepada cikgu. Okay. So, bila korang cerita ada masalah, ada apa tu? Ada benda yang mendownkan korang, tak ada masalah. Tak ada masalah bercerita kepada cikgu. Sebabnya cikgu perlu tahu kenapa korang down. Sebab kan ada masalah dia bila tiba-tiba, kalau korang adalah seorang leader juga akan nampak tiba-tiba kan downline tiba-tiba senyap, ataupun agent tiba-tiba senyap, tak tahu apa-apa tiba-tiba senyap, hilang. So itu adalah sikap yang tak bagus. So sikap yang sepatutnya, ada masalah beritahu terus terang. Okay, benda yang paling penting bila ada team, bila you jadi seorang guru, adalah bersifat terus terang. Okay, berterus terang apa yang tak kena. Itu yang paling susah sebenarnya. Bila you seorang leader, you seorang cikgu, benda yang paling susah ialah berdepan dengan reality. Contoh, aku tak puas hati dengan kau, kau tak puas hati dengan aku. Okay, duduk satu tempat, cerita, aku tak puas hati sebab apa, kau tak puas hati sebab apa. Mesti kena clearkan. Kalau tak clearkan, nanti dia akan jadi orang ni kecil hati, orang ni kecil hati, selalas orang ni lari, orang ni pun lari. Macam tu. Okay, so apa yang saya belajar daripada cikgu saya juga, cikgu online saya, dia beritahu, jika you ada team, ada masalah apa-apa dengan team, terus terang, sama-sama kita explain apa yang you tak puas hati, apa yang I tak puas hati. So, bukannya untuk condemn, supaya kita clear dalam hati. Okay, so macam itulah tips yang saya nak share hari ni. Siput aku nak keluar. So, itulah tips saya nak share hari ni, supaya you juga yang menonton ni adalah student. Maknanya yang belajar online, you yang menonton ni juga adalah cikgu kepada you punya team. Cikgu pada you punya anak-anak buah, pada you punya agent, you punya dropship, whatsoever lah yang kat bawah. You adalah seorang guru. Walaupun you seorang leader, you adalah juga seorang guru yang sampaikan ilmu, yang guidekan ilmu. So, anggapkan apa yang saya explain hari ni, so you delegate pada team supaya sama-sama rasa hormat antara satu sama lain. Okay, so sangat penting keberkatan dalam ilmu, sangat penting hubungan dengan dia nak keluar, hubungan dengan team sesama manusia. So sangat-sangat penting. Okay, so okay lah, buat apa dah ni, saya nak kena speed up supaya sempat masak, sempat siap sebelum maghrib. Okay, so jumpa lagi insyaAllah esok live. Esok insyaAllah, esok hari apa? Hari Selasa. Esok sama ada petang atau malam. Biasalah segmen saya, setiap kali saya live sama ada pukul 6.30 atau pukul 10.30 malam. Itu dua time je yang saya boleh live. Okay, so jumpa lagi. Thank you yang menonton live. Siapa yang support live saya, thank you. So boleh sharekan ilmu yang saya bagi hari ni supaya kita sama-sama diberkati, InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum.